maklumi surah Fatihah terdiri daripada 7 ayat lah. Dan pada minggu lepas Dr. Syahrizal telah menceritakan sedikit lah mengenai surah Fatihah ini, di mana surah Fatihah mempunyai banyak makna lah, banyak nama, dan banyak gelaran diberikan kepada surah Al-Fatihah. Dan mengenai surah Fatihah ini, kalau ikut kepada mazhab kita, mazhab Syafi'i, Bismillahirrahmanirrahim juga dianggap sebagai sebahagian daripada Al-Fatihah. Begitu juga kalau kita ikut kepada salah satu daripada variasi qiraat Al-Quran, yang 7 ataupun 10, biasanya untuk umat Islam di Asia Tenggara khususnya, mereka membaca variasi daripada Hafs an Asim, salah satu daripada variasi ataupun wajah qiraat yang 7. Kan, sebab tu kita biasanya kalau masyarakat di Asia Tenggara ni, dia akan mulakan dengan bismillah dahulu. Berbeza daripada masyarakat di setengah-setengah negara Arab. Contohnya bagi mereka yang pernah ke Mekah, biasanya dia tidak memulakan Fatihah dengan bismillah. Okey, jadi hari ini apa yang saya ingin jelaskan pada hari ini ialah mengenai kohesi nahwan dalam surah Al-Fatihah, supaya harapannya nanti supaya penghayatan kita terhadap surah Al-Fatihah ini dapat kita tingkatkanlah, di samping kita memahami makna dan kandungan yang terdapat dalam surah Al-Fatihah. Okey, sebagai permulaannya, saya nak sentuh sikit mengenai apakah dimaksudkan dengan kohesi. Okey, sebelum kita pergi lebih mendalam, kita nak kaitkan kohesi dengan surah Fatihah ni, saya nak jelaskan mengenai kohesi lah. Jadi kohesi ni dia merupakan salah satu daripada piawaian lah, piawaian bahasa. Okey, piawaian bahasa untuk menentukan ke tahap ketekstualan sesuatu teks ataupun wacana. Jadi untuk kita lihat kemenjadian sesuatu teks ataupun wacana, dia memerlukan kepada piawaian yang banyaklah. Piawaian banyak, antaranya contohnya macam intertextuality, coherent dan sebagainya. Itu di antara piawaian-piawaian bagi ketekstualan wacana ataupun teks. Jadi saya hari ini saya hanya nak sentuh, saya nak ambil satu daripada piawaian tersebut, iaitu dikenali sebagai kohesi, ataupun dalam English disebut sebagai cohesion lah. Okey, jadi kohesi ini kalau mengikut kepada sarjana di negara kita, meletakkan ataupun menterjemahkan kohesi ini sebagai tautan. Sebagai tautan perkataan dengan perkataan dalam ayat, ataupun ayat dengan ayat yang lain dalam teks dan sebagainya. Itu antara maknanya tautan. Dan kalau kita tengok kepada mutakhir ni, terdapat daripada kalangan sarjana meletakkan makna kohesi ini ialah sebagai tetenunan. Tetenunan ni maksudnya seolah-olah wacana ataupun teks itu diumpamakan seperti kain yang terbentuk daripada benang-benang yang ditenun dan akhirnya menjadi satu ataupun menjadi sebidang kain lah, ataupun menjadi satu lebaran kain. Kan, sama ada kain itu berwarna putih ataupun mempunyai warna-warna yang berlainan. Jadi itu asal kohesi. Jadi seolah-olah digambarkan bahawa perkataan-perkataan yang ditulis itu yang akhirnya membentuk ayat dan membentuk chapter-chapter dan membentuk kesatuan ayat dan akhirnya membentuk cerita, rencana dan sebagainya, maka itu adalah kesan daripada kohesi yang terdapat dalam ayat-ayat tersebut. Okey, seterusnya piawaian kohesi dalam wacana adalah untuk memajukan teori tentang bagaimana pendengar atau pembaca dapat memahami perkaitan antara beberapa bahagian dalam ujaran ataupun wacana maupun teks. Ini mengikut kajian oleh Haliday dan Hasan, merupakan antara mereka yang mencetuskan piawaian kohesi, iaitu pada tahun 1976.
Kemudian kohesi merujuk kepada bagaimana ayat atau komponen teks dihubungkan antara satu sama lain hingga membentukkan teks ataupun wacana. Ia merupakan kajian tentang beberapa elemen semula jadi, sama ada daripada aspek semantik, sintetik dan lainnya. Okey, itu kajian Steiner dan Wettman pada tahun 1988. Okey, kalau kita melihat kepada kamus dewan kita, kohesi adalah perhubungan yang erat dalam konteks wacana. Perhubungan antara perkataan dengan perkataan lain yang dikenali ataupun disebut dalam Arabik iaitu rabt al-lafzi. Untuk kita ikat, untuk kita gandingkan di antara satu perkataan dengan perkataan-perkataan yang lain sehinggalah membentuk ayat, rangkap dan sebagainya. Okey, kemudian Haliday dan Ruqayyah Hasan mengemukakan takrifan kohesi dari aspek pertanyaan yang dilontarkan, iaitu apakah yang membezakan antara teks yang ditulis atau teks percakapan dengan ungkapan kebiasaan ayat. Atau apakah kriteria yang diambil tentang beberapa ungkapan atau ayat yang membentuk teks wacana. Lantaran itu, pewacana yang terdiri daripada penutur dan pengarang mengemukakan pemudah cara bagi menjelaskan bagaimana sesuatu teks mempunyai kaitan dengan kandungannya. Pemudah cara yang dimaksudkan di sini ialah konsep tata bahasa dan leksikologi yang digunakan oleh pewacana serta digarap dan difahami oleh pendengar maupun pembaca. Okey. Kohesi dapat ditentukan sebagai kelompok pembentukan makna dan struktur yang menghubungkan ayat secara langsung dengan tidak merujuk kepada analisis kritis. Kohesi dapat dicapai daripada hubung kait petunjuk makna tadi. Penjelasan sesetengah kandungan teks terhasil daripada setengah yang lain sama ada dari dalam teks maupun antara ayat. Teks bukan hanya kesatuan ayat yang besar dengan dibatasi kaedah tata bahasa sahaja, akan tetapi ia adalah kesatuan ayat yang dibentuk daripada kesatuan makna dalam konteks. Justru, kohesi memainkan peranan penting dalam penghasilan teks wacana. Kohesi dianggap sebahagian daripada struktur bahasa yang perlu diutamakan dalam proses pemahaman dan penjelasan teks. Ia menjadi noktah penting dalam bidang pembelajaran kemahiran memahami serta tahap kepantasannya pada waktu membaca. Okey, seterusnya kita beralih kepada teks dalam wacana. Jadi seperti mana kita semua maklumi, wacana ni kalau bahasa mudah kita ialah ujaran. Mana-mana ujaran akan dinamakan sebagai wacana. Contohnya, kita beri pesanan kepada anak-anak kita. Itu juga dianggap sebagai wacana. Okay. Begitu juga sekiranya kita memberi tahu sesuatu informasi kepada kawan-kawan kita, itu juga dianggap sebagai wacana. Jadi secara mudah, wacana ni ialah apa jua ujaran yang kita lontarkan kepada orang lain. Jadi kita tengok di sini kohesi dalam wacana. Maksudnya apa pentingnya kohesi ini dalam wacana. Kohesi terasil apabila interpretasi terhadap sesuatu unsur yang terdapat dalam wacana yang terikat atau berkait dengan interpretasi unsur lain dalam wacana yang serupa. Satu unsur bahasa dapat membayangkan makna unsur yang lain dalam keadaan unsur tersebut sukar difahami dan dijelaskan melainkan dengan bantuan unsur sebelumnya. Jadi apabila kita biasa melihat, contohnya kita lihat karangan. Apabila kita melihat karangan, biasanya karangan yang terkemudian ataupun ayat yang terkemudian, dia mempunyai kaitan dengan ayat yang terdahulu. Dalam sesuatu karangan, semua ayat-ayat berkaitan antara satu sama lain. Maksudnya ayat pertama, dia menjelaskan ayat kedua. Dan begitu juga ayat ketiga dan seterusnya. Melainkan ayat yang pertama sahaja kerana dia tidak kaitan dengan ayat sebelumnya kerana tidak ada ayat sebelum tu. Adapun ayat selepas daripada itu mesti mempunyai kaitan dengan ayat sebelumnya. Justru hubungan kohesi berlaku antara dua unsur, iaitu unsur yang membayangkan
dengan unsur yang dibayangkan. Jadi unsur yang membayangkan tu dia menjelaskan mengenai ayat yang sebelumnya ataupun perkataan atau maksud yang terkandung dalam ayat sebelumnya. Hal ini menunjukkan kedua-dua unsur tersebut dapat disatukan dalam sesebuah wacana. Kita lihat hubungan kohesi dengan koheren. Koheren juga merupakan salah satu daripada piawaian ketekstualan wacana. Kalau kohesi tadi ialah hubungan antara perkataan dengan perkataan, manakala koheren ini ialah kesepaduan makna yang terhasil daripada hubungan tersebut. Contohnya kita buat ayat, jadi di sana akan ada kesepaduan makna yang terhasil daripada ayat tersebut. Maksudnya ayat itu dia menjelaskan apa sebenarnya gandingan daripada perkataan-perkataan tersebut. Sebab itu penting ayat yang digunakan itu bersesuaian dengan makna dan maksudnya. Okey, hubungan kohesi dan koheren iaitu kesepaduan makna dalam teks maupun wacana dapat menguatkan struktur ayat serta maknanya di samping pemahaman makna yang baik kepada pendengar maupun pembaca. Hubungan ini merupakan kriteria terpenting ketekstualan ayat. Menurut Michael Hoy, sesuatu yang perlu diambil kira apabila kohesi jelas kepada pengarang atau penutur, maka pembaca dan pendengar dapat mengetahui melalui proses pemahaman teks tersebut. Proses pembacaan merupakan imajinasi pembaca terhadap keupayaan pengarang dalam membentuk kohesi di antara ayat yang terdapat dalam teks maupun wacana. Di samping itu terdapat petunjuk yang menghubungkan ayat dengan ayat terdahulu. Begitu juga petunjuk yang menghubungkan teks atau wacana yang sedang dibaca dengan penulisan lain yang dihasilkan oleh penulis yang sama. Okey, seterusnya kita lihat pula mengenai kohesi nahwan dalam wacana Islami. Jadi kohesi saya dah nyatakan pada awal-awal tadi dapat dipecahkan kepada beberapa lah. Jadi di sini saya hanya pilih kohesi nahwan sahaja. Terdapat juga kohesi lain, antara contohnya kohesi leksikologi yang mengenai perkataan-perkataan. Maksudnya ketekstualan perkataan-perkataan yang tertentu yang digunakan dalam teks ataupun wacana. Jadi di sini saya lebih mengemukakan ataupun memilih untuk kohesi nahwan ataupun kohesi grammar. Kohesi maksudnya tenunan perkataan berdasarkan kepada unsur-unsur grammar yang ada dalam ayat tersebut. Okey, kemudian saya fokuskan di sini kepada wacana Islami. Wacana Islami ini ialah mana-mana wacana yang berteraskan Islam. Antara contoh wacana Islami ini ialah Al-Quran, Al-Hadis dan perkataan serta buku-buku yang dikarang oleh ulama-ulama Islam. Itu termasuk dalam kategori wacana Islami. Okey, kohesi nahwan ataupun grammatical antara cabang kohesi yang banyak dibincangkan dalam wacana Islami, khususnya wacana Arab. Kohesi ini dapat dipecahkan dan dibahagikan kepada 4 sumber, iaitu rujukan, elipsis, substitusi dan konjungsi. Ini di antara elemen-elemen lah yang boleh kita guna untuk kaitkan dia dalam kohesi nahwan. Okey, kita tengok di sini antara contoh rujukan di sini, sumber rujukan adalah daripada kohesi nahwan ini terdiri daripada endofora iaitu dalaman teks dan exofora iaitu situasi teks. Jadi apabila kita membaca sesuatu buku ataupun kita mendengar orang bercakap, maka di situ kita akan melihat ayat berdasarkan kepada perkataan-perkataan. Contohnya digunakan ganti nama. Jadi di situ kepekaan kita kepada ganti nama itu kita dapat tahu ganti nama itu merujuk kepada siapa. Begitu juga kita melihat kepada situasi. Kita mesti melihat kepada situasi, maksudnya situasi teks itu. Situasi ataupun konteks bagi teks tersebut. Okey, kemudian antara contoh endofora ialah domir
iaitu ganti nama, ataupun kata penunjuk, iaitu isim isyarat, kata penunjuk. Kemudian elipsis terdiri daripada mubtada dan khabar ataupun dikenali sebagai subjek dan predikat. Sama ada daripada sudut kata kerja ataupun kata nama. Okay, dan substitusi pula ialah menggunakan perkataan yang menunjukkan makna yang sama dan diringkaskan seperti aidan, anifa dan lain-lainnya. Kan kadang-kadang kita guna makna juga. Kita guna makna pula. Kan dalam Arabik makna juga dan pula dia mempunyai makna yang tertentu. Maksudnya dia merupakan imbasan daripada makna yang sebelumnya. Contohnya macam saya kata, saya pergi ke kedai. Dan saya tambah dia juga. Jadi perkataan dia juga maksudnya di situ dia juga pergi ke kedai. Maksudnya dia mengulangi maksud ayat sebelumnya. Tapi dipendekkan di situ dengan letak makna juga. Dengan perkataan juga tu. Kan? Begitu juga dengan perkataan-perkataan lain lah. Yang kadang-kadang dia merupakan ringkasan daripada ayat-ayat yang panjang. Maka itu termasuk dalam kategori substitusi yang merupakan sebahagian daripada elemen kohesi nahwan. Kemudian daripada sudut konjungsi pula ialah penggunaan kata penghubung di dalam teks ataupun wacana. Apabila kita menggunakan kata penghubung, contohnya dan. Dan, contohnya, dalam konteks bahasa Arab, dan ini dia mempunyai makna yang tertentu. Kadang-kadang dan ini maknanya bersama. Dan kadang-kadang dan ini maksudnya bukan bersama, tapi ada berlambatan bersamaannya itu. Contohnya macam saya pergi ke kedai bersama Ahmad. Saya pergi ke kedai dan Ahmad. Kan? Jadi di situ boleh jadi kita pergi ke kedai itu bersama dengan Ahmad. Boleh jadi kita ke kedai tapi Ahmad tu datang kemudian daripada kita. Itu masih juga dianggap sebagai dan juga. Itu antara penggunaan yang pentinglah dalam kohesi nahwan. Okey, ni antara yang saya nak sentuh di sini mengenai analisis kohesi nahwan dalam surah Al-Fatihah. Jadi ni antara perkara penting. Yang pertama-tama saya nak sentuh di sini ialah kohesi elipsis. Kohesi elipsis ataupun dalam Arabik disebut sebagai hazaf. Kohesi hazaf dalam Al-Quran. Jadi seperti mana kita semua maklumi dan saya dah sebut awal tadi, apabila kita membaca surah Fatihah, kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di situ menunjukkan Bismillahirrahmanirrahim merupakan ayat pertama daripada surah Fatihah. Kalau kita terjemah maknanya, Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Okey, jadi kalau kita tengok ayat Bismillahirrahmanirrahim, dia bermula dengan huruf ba. Dimulakan dengan huruf ba. Jadi apa yang ingin saya kaitkan dengan kohesi elipsis di sini, dalam bahasa Arab ataupun dalam pembelajaran tata bahasa Arab, apabila kita nak mulakan ayat dalam tata bahasa Arab, dia tidak boleh perkataan itu dimulakan dengan kata sendi. Kata sendi nama tak boleh kita mulakan dengan ayat dalam Arabik. Tak boleh kita mula dengan. Jadi dengan tu sebagai perkataan pertama. Tak boleh dengan. Jadi dalam Arabik ni, perkataan pertama hanya dimulai dengan kata kerja ataupun kata nama sahaja. Kata nama ataupun kata kerja sahaja dan tak boleh selain daripada itu. Tak boleh selain daripada kata kerja, tak boleh selain daripada kata nama. Jadi kalau kita tengok pada ayat Fatihah bermula dengan ba, sedangkan ba ini merupakan kata sendi ataupun secara sistematik disebut sebagai partikel sendi. Partikel sendi dalam dalam ayat bahasa Arab lah. Sebab dalam bahasa Arab ini apabila kita nak bina ayat, dia akan terdiri dari 3 elemen. Sama ada kata kerja, kata nama dan partikel. Kan? Tapi partikel ni tak boleh kita nak mulakan ayat dengannya. Kita mesti mulakan dengan kata kerja ataupun kata nama.
Okey, jadi apabila kita melihat kepada surah Fatihah tadi, tak ada kata nama dan tak ada kata kerja. Bahkan dimulakan dengan partikel, iaitu partikel sendi nama. Pada kata Bismillah. Okay, pada kata Bismillah. Jadi di sini menunjukkan bahawa ada elemen elipsis di situ. Ada elemen elipsis dalam ayat yang pertama. Okey, elipsis ataupun hazaf dalam ayat pertama, sama ada kita gunakan kata kerja, iaitu kita kena kena andaikan ada kata kerja di situ. Sebab kalau mengikut kepada pandangan sarjana-sarjana Arab ini, sebab itu antara kerumitan bahasa Arab untuk dipelajari ialah adanya elemen-elemen adanya elemen-elemen kita kena adakan benda tu, walaupun tidak ada pada fizikal, tapi kita kena adakan pada kita kena takdirkan perkara tersebut, kan. Sehingga dalam kalangan sarjana-sarjana Arab menyatakan laula hasfu wal isal fil lughatil arabiyyah la fahimahal himar. Sekiranya tidak ada proses pembuangan dan takdir tadi dalam bahasa Arab, nescaya bahasa Arab itu menjadi bahasa yang mudah, yang dapat difahami oleh himar-himar yang dah ada di negara Arab tu sejak bertahun-tahun dah. Kan, kadang-kadang himar tu dia lahir, binatang himar ni dia lahir di negara Arab tu sejak daripada dulu lagi dah. Zaman Nabi dah ada dah himar. Tapi tak boleh nak bercakap Arab. Kan? Sebab ada kesukaran-kesukaran yang perlu dipelajari dalam bahasa Arab ini. Okey, berbalik kepada tadi. Okey, jadi kita jadi di sini apabila dimulakan dengan kata sendi, maka kita kena tentukan, kita kena andaikan di sana Bismillah itu bermula dengan kata nama ataupun kata kerja. Sekiranya kita mulakan dengan kata kerja, maka kita kena tentukan, kita kena andaikan maknanya ialah aftatih hadhihi as-surata bi bismillah. Saya mulakan surah ini dengan menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Jadi kita tentukan maknanya ialah aftatih. Itu sekiranya kita tentukan sebagai kata kerja. Dan boleh juga kita tentukan sebagai kata nama. Kata nama, jadi kita andaikan maknanya ialah iftitahi hadhihi surata bismillahirrahmanirrahim. Bermulanya ataupun permulaan saya membaca surah ini dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Okey, itu yang pertamalah. Elemen pertama, adanya unsur elipsis dalam ayat tadi. Okey, kemudian kita pergi kepada elemen yang kedua, iaitu kohesi rujukan tadi kan. Rujukan yang termasuk endafora dan exofora tadi. Jadi kalau kita lihat kepada ayat surah dalam Fatihah ini, dia menggunakan ada beberapa perkataan dia menggunakan konsep ganti nama. Okey, ganti nama sama kalau kita lihat pada perkataan ihdina, menggunakan ganti nama diri pertama. Kemudian an'amta dengan iyyaka ganti nama diri kedua. Kemudian alaihim menggunakan ganti nama diri ketiga. Itu menunjukkan menggunakan konsep kohesi sebagai rujukan. Maksudnya apabila menggunakan nama, ganti nama diri ke pertama, kedua dan ketiga, di situ ganti nama ni dia adalah sebagai ganti kepada penama yang sebenar. Okey, jadi di sini apabila ganti nama sebenar bagi ganti nama diri pertama ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ganti nama untuk ganti nama diri kedua ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manakala ganti nama diri ketiga ialah mereka-mereka yang dimurkai dalam ayat ini. Jadi di situ meskipun dia menggunakan ganti nama sebagai elemen kohesi di sini, di situ kita dapat memahami bahawa
ganti nama itu dapat kita rujuk kepada mereka-mereka yang tertentu dengan ganti di situ. Sama ada tadi ganti nama diri pertama Allah Subhanahu taala, ganti nama diri kedua Rasulullah, dan ganti nama diri ketiga ialah mereka-mereka yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat ini. Manakala untuk rujukan eksofora pula ialah situasi. Maksudnya kita memahami berdasarkan kepada konteks situasi yang ada dalam ayat ini, di mana kita dapat memahami daripadanya sifat-sifat dan keadaan orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di situ pentingnya untuk dikaitkan. Jadi kalau kita kait di antara sifat-sifat mereka, di situ terdapat beberapa golongan yang dikaitkan dengan mereka-mereka yang mereka-mereka yang diberi. Yang pertama, golongan-golongan yang diberi petunjuk dan hidayah, iaitu siratal mustaqim. Dan begitu juga golongan yang tidak diberi petunjuk kepada mereka, yang terdiri daripada dua golongan, iaitu golongan yang dimurkai oleh Allah SWT dan satu lagi golongan-golongan yang sesat. Jadi di situ seolah-olah kita dapat asingkan di antara kedua-dua golongan tersebut. Yang mana satu golongan yang mendapat hidayah dan mana satu lagi golongan yang ditolak hidayahnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kemudian kita pergi kepada yang berikut ialah kohesi, konjungsi ataupun transisi dengan menggunakan kata penghubung. Jadi kalau kita lihat dalam ayat ini, Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan kata penghubungnya ialah waw. Waw adalah kata penghubung di sini. Waw ni maksudnya semata-mata himpun. Sebab waw dia mempunyai maksud dia yang tersendiri. Walaupun dan, waw ini maknanya dan, tapi dia mempunyai maksud dia yang tertentu, iaitu dihimpunkan. Dihimpunkan dengan tidak ada syarat lah. Dihimpunkan dengan tidak ada apa-apa syarat. Jadi di sini apabila kita melihat penggunaan transisi dengan huruf jar ataupun kata penghubung, kita melihat di situ Allah Ta'ala menggabungkan dua perkara. Kalau kita lihat yang pertama kan, yang pertama itu Bismillahirrahmanirrahim, di situ tak ada. Di situ walaupun ada dua perkataan, tapi Allah Ta'ala tak letakkan kata penghubung di situ. Di antara Ar-Rahman dengan Ar-Rahim tak ada kata penghubung. Okay. Kemudian kita lihat seterusnya kata penghubung yang pertama, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Okay, wa iyyaka nasta'in. Jadi dimulakan dengan iya. Dua-dua kan. Jadi dimulakan dengan iya di situ. Jadi waw itu dia menghimpunkan perkara dan konsep yang samalah. Konsep yang sama, kepada kamu jua kami sembah dan kepada kamu kami memohon pertolongan. Jadi apabila seterusnya kita lihat pula pada konjungsi yang berikutnya ialah pada kata waladdallin. Waladdallin iaitu kata penghubung pada kata waw. Jadi di situ dia nak kaitkan ataupun nak hubungkan ataupun nak menyatakan bahawa sifat yang sama ada kepada mereka-mereka yang dimurkai oleh Allah Ta'ala dan mereka-mereka yang sesat, di mana kedua-dua mereka ini tidak mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi itu antara perkara pentinglah di sini. Okey, seterusnya kita melihatlah kesimpulan apa yang kita dapat daripada perbincangan pada hari ini ialah kohesi memainkan peranan penting dalam proses pengstrukturan teks serta susunan informasi yang ingin disampaikan di dalamnya. Kohesi dapat ditentukan sebagai kelompok struktur makna serta susunan perkataan dan ayat yang menghubungkan antara satu sama lain. Hal ini tercapai dengan penjelasan atau tafsiran teks terdahulu terhadap teks terkemudian.
justru hubungan tersebut terdapat sama ada dalam teks ataupun di celah-celah teks. Kemudian elemen kohesi nahwan yang terdapat dalam surah Al-Fatihah menunjukkan penggunaan ganti nama yang optimum berdasarkan kepada konteks teks dan konteks situasi. Jadi di sini kita lihat penggunaan ganti nama yang optimum lah, maksudnya sepadan. Sepadan dan mencukupi berdasarkan kepada konteks teks itu dan konteks situasi. Kan dia tak terlampau berlebihan menggunakan ganti nama dan sebagainya, jadi dia menggunakan ganti nama yang optimum berdasarkan kepada konteks teks itu sendiri dan begitu juga situasi teks. Perkara ini sebenarnya dapat mengelakkan pengulangan perkataan yang sama hingga membawa kepada perkara yang sia-sia. Kalau terlampau banyak sangat guna ganti nama sehingga lebih kepada tahap optimum, maka dia akan membawa kepada perkara yang sia-sia, sedangkan Allah SWT dia bersih dan suci daripada perkara yang sia-sia tersebut. Kesemua kata kerja tersebut merupakan kesemua kata kerja tersebut kepelbagaian mereka yang diujarkan dalam surah ini. Jadi kesemua kata kerja itu merupakan kepelbagaian mereka-mereka yang diujarkan, yang diceritakan dalam surah Al-Fatihah ini. Elemen elipsis dengan meniadakan klausa kata kerja pada permulaan surah menunjukkan tahap imajinasi pembaca yang tinggi serta petunjuk teks yang membawa kepada pemahaman makna yang sebenar. Jadi saya sebut tadi, kita andaikan adanya kata kerja walaupun dia tidak ada dalam teks tersebut, tapi kita andaikan ada, itu menunjukkan bahawa tahap imajinasi pembaca yang tinggi. Maksudnya di situ apabila kita nak membaca surah dan kita mulakan dengan bismillah, menunjukkan tahap ketersediaan kita. Kan? Tahap cakna kita terhadap apa yang kita nak baca. Di samping kita memohon supaya apa yang kita baca itu mendapat ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala, lebih-lebih lagi sekiranya kita berada di dalam solat ataupun kita berada dalam membaca Al-Quran pada bulan Ramadan sekarang ni. Kan? Jadi apabila kita mulakan dengan kita niat sebegitu, jadi kita baca dengan kita mulakan bismillah, bismillah itu sebagai sebagai satu permulaan. Sebab dalam hadis yang lain Rasulullah SAW pernah menyatakan, barang siapa yang memulakan perkara-perkara yang dianjurkan dalam syarak dengan tidak memulakan dengan bismillahirrahmanirrahim, maka amalan-amalan tersebut kurang keberkatannya. Kurang keberkatan maksudnya seolah-olah kita buat tu, kita rasa kadang-kadang rasa tak seronok lah. Kadang-kadang kita rasa macam jemu, boring, nak cepat habis dan sebagainya. Itu kesan daripada amalan kita itu tidak dikurniakan keberkatan. Okey, pemahaman terhadap elipsis dapat membantu pembaca dalam mengetahui peranan elipsis untuk memahami kandungan teks secara keseluruhan. Jadi di sini elemen nahwan dalam aspek kohesi dapat mengetengahkan tautan dan hubung kait antara ayat dengan ayat yang terdapat dalam sesuatu teks. Jadi itu sebenarnya matlamat sebenar kenapa kita perlu peka, kan, dan kita perlu mengetahui pentingnya elemen kohesi dalam pembentukan ayat, seolah-olah kita tahu setiap ayat yang kita baca ataupun setiap ayat yang kita tuturkan itu mempunyai kaitan antara satu sama lain, sehingga kadang-kadang dia dapat memberi penjelasan antara satu sama lain dengan hadirnya hubung kait di antara ayat-ayat tersebut, sama ada percakapan kita itu berbentuk nasihat, berbentuk motivasi dan sebagainya, maupun bentuk penulisan yang kita tulis. Kita tulis sama ada untuk kita beri kepada pelajar-pelajar kita dan sebagainya. Saya rasa itu sajalah untuk pembentangan kali ini. Sekian, terima kasih.
Okey, ada apa-apa soalan ke? Ada apa-apa soalan yang nak tanya? Ataupun apa-apa soalan yang nak diketengahkan? Assalamualaikum ya Syekh. Ya, ya. Ya, Ustaz. Pasal kama tafaddalta anifan tentang apa ni partikel tak boleh di depan kan. Ya. Yang ada apa ni jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah. Jadi macam mana dengan syibi jumlah? Sebab syibi jumlah tu dia dalam Arabic dia tak panggil jumlah. Jumlah ni hanya ayat sahaja. Syibi jumlah ni dia hukum lain lah. Sebab syibi jumlah kalau kita kembali kepada asal dia kena tukar. Tapi sebab dia tukar tu, contohnya dia letakkan khabar di depan, dia kena ada unsur lain. Contohnya untuk menjadikan ayat itu lebih mubalaghah. Sebab ada unsur lain lah yang menjadikan kita kena tukar kan. Contohnya macam ayat tadi, iyyaka na'budu. Sepatutnya na'budu iyyaka. Tapi kerana kita pusing tu, kita letak yang pertama sepatutnya berada di belakang kerana ada unsur-unsur, contohnya macam unsur balaghah lah untuk menguatkan makna. Contohnya iyyaka na'budu hanya kepada mu jua. Di situ ada adatul hasri. Maksudnya kita nak simpan bahawa Allah Ta'ala jua yang perlu disembah. Okey? Tu Ustaz. Okey Ustaz? Okey, syukran. Afwan. Ada soalan ke? Okey, kalau tak ada soalan, saya harap pembentangan hari ini dapat memberi manfaat lah, terutama pada diri saya sendiri. Okey, dalam memahami surah Al-Fatihah secara khususnya dan begitu juga untuk memahami Al-Quran secara umumnya, dalam konsep kita untuk kita memahami dan akhirnya untuk kita mentadabbur kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, itu saja. Sekiranya tidak ada apa-apa lagi, saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.